Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita nak sambung kitab baru kita. Perbincangan tentang kitab Al-Tawdih. Panduan lengkap ke arah kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Syarah al-Idah Manasik al-Hajj wal Umrah. Nah, syarah Idah ni ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kitab al-Idah ni kitab Imam Nawawi lah. Imam Nawawi tu hebat dah nak. Ni ada syarah pula dah. Memang menarik lah. Kalau orang nak fikir bab haji, menarik kitab ni dah. Kitab Idah ni orang kalau ngaji kat mesti ke mana bawa. Ya ke bawa lah kitab Idah ni nak sebagai panduan nak apa-apa tentang haji dan umrah ni nak kitab kira muktabar ringkas padat lah Imam Nawawi dah. Ni pula yang menarik ni kitab syarah ni, syarah kitab Tawdih ni Dr. Zulkifli Al-Bakri ni syarah mengikut model lah. Ada bahas sikit pak masalah lepas tu isu-isu semasa yang kita kata dulu kat tak macam mana dah ni dah. Kita rasa nak tahu dah ni biasa akan bicara kitab Tawdih ni. Hari ni kita nak bicara sikit lah pasal tawaf dan sa'i. Panjang sikit lah sa'i lah. Okey, hukum berkenaan tawaf ni dah. Mengikut pendapat Izzuddin Ibn Abdul Salam, tawaf adalah seafdal-afdal rukun haji termasuk wukuf. Macam wukuf juga dah tawaf ni. Ini kerana ia diserupakan dengan solat. Jadi tawaf ni serupa dengan semaya lah. Boleh kata semaya dah kalau di Mekah, di Masjidil Haram lah. Kalau kita nak tahta masjid tak payah semaya tahta masjid tak apa, ganti dengan tawaf boleh lah. Ijma' ulama berpendapat bahawa tawaf pada waktu-waktu dilarang solat adalah harus. Dah sepakat ulama dah. Boleh tawaf semana pun dah. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat tawaf harus dilakukan pada semua waktu tanpa makruh sama sekali dah. Itulah mazhab Syafi'i tak solat sunat tawaf, lepas tawaf solat sunat pun tak makruh, tawaf pun tak makruh. Ini juga bersamaan dengan mazhab Hanbali lah. Sunat istilam Hajar Aswad dan di sisi mazhab Syafi'i mengucupnya sunat juga, dan meletakkan dahi padanya pun sunat juga dah mengikut mazhab Syafi'i. Bukan istilam sajalah, cium tu. Nah, istilam cium. Rukun yang mana mengikut mazhab Syafi'i hanyalah sunat istilam tanpa mengucupnya. Jadi tak payah kucup. Yang kucupnya hanyalah istilam ni pada Hajar Aswad saja. Rukun yang mana? Gini, istilam ni bukan sentuh lah, istilam ni sentuh. Bukan kucup lah, istilam ni sentuh lah. Ittiba' pula dan ramal hukum sunat di sisi mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali lah. Ittiba' dan ramal ni ramal tu 3 kali persengan pertama dah jalan laju. Lepas ittiba' tu bahu kanan nampak dah. Bahu kanan nampak, bahu kiri tu ngadap kiblat, ngadap ke arah Kaabah tu tak nampak lah, tutup bahu dah. Syarat taharah daripada 2 hadas dan najis serta muta'arat adalah syarat di sisi mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali dah. Maliki mazhab ni dikata cuci daripada hadas dan najis masa tawaf dah. Ada taharah lah. Ta'arat pun wajib juga dah. Mazhab Maliki, Hanafi tidak dah. Sunat membaca Quran ketika tawaf mengikut pendapat jumhur ulama, termasuklah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Masa tawaf tu kita boleh baca Quran dah. Ini jumhur ulama lah. Jika jenazah hadir untuk disolatkan sedangkan ketika itu ada yang sedang bertawaf, ada 2 pendapat ulama. Mengikut mazhab Syafi'i hendaklah sempurnakan tawaf dahulu adalah lebih utama dah. Ini juga pendapat Malik, Ibn Munzir, Atta' dan Amr bin Dinar. Jadi kita tengah tawaf tiba-tiba orang nak sembang jenazah, mengikut mazhab Syafi'i ini Malik sudah. Pendapat kedua ulama, keluar daripada tawaf dan solat jenazah sebentar adalah lebih baik. Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi tawaf metah, lepas tu sambung tawaf lepas tu lah. Bilangan tu boleh sambung lagi. Berarti untuk Berarti untuk semaya jenazah tu lebih utama lah. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i sudah tawaf dulu baru semaya jenazah. Tak pergi tu sudah tawaf tak ada semaya jenazah. Sudah dah orang lain dah. Jika seorang yang dalam ihram membawa atau menanggung orang yang dalam ihram lain dan tawaf kedua-duanya dengan berniat untuk diri masing-masing, ada 3 pendapat mengikut mazhab Syafi'i. Dia usah ke ataupun tolak kursi roda ke? Dah. Ataupun dia usah ke boleh kerja tawaf sekali niatkan dia kau gana dah. Ataupun dia sudah dia dulu ke sudah lepas tu sudah orang hak dia akak ke usung ke gana dah. Pertama dikira berlaku kepada yang membawa saja. Jadi tawaf walaupun dia bawa orang dia usung orang. Jadi kira hak dia dulu dah.
kira dia dulu. No. Kalau sudah dia 7 round, kali kedua tu baru kira orang lain dah. Jadi 14 round. Pusing ni. Ini juga pendapat Malik dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ini pendapat pertama lah. Yang kedua, pendapat dikira berlaku pada yang dibawa. Mungkin untuk dia bawa dia jadi nak. Hak dia kena buat suku dah. Pendapat ketika dikira berlaku kepada kedua-duanya. Ni orang jo tolak kursi roda ke ataupun orang jo usung ke. Dah. Dua-dua boleh dah. Pendapat yang terakhir ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ibn Muzir dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Nak kira pendapat mana pakan. Mengikut pendapat Syafi'i, Hambali dan Maliki bagi yang melakukan haji. Tak apalah sekat tu. Jadi kita tengoklah kalau kursi roda bagi saja boleh ambil pendapat ketiga tu kira sekali dia. Tak masalah usung ni. Usung pun tahu dah boleh niat sekali lah. Kita ambil pendapat ketiga lah, mudah sekali untuk masyarakat kita lah ni yang orang juta-juta ramai dah. Susah nak tawah dah. Mengikut pendapat Syafi'i, Hambali dan Maliki bagi yang melakukan haji qiran hanya memerlukan tawaf sekali saja dan juga sa'i sekali saja. Gabung qiran ni gabungkan haji dengan umrah ni. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat 2 kali tawaf dan sa'i. Walaupun haji qiran, Abu Hanifah kata kena 2 kali tawaf dan kena 2 kali sa'i ni. Itu umrah dan haji. Macam suku-suku juga dah. Sedangkan orang lain kata sekaligus dah. Ini juga dihikayatkan oleh Ali dan Ibn Mas'ud. Walaupun begitu, Ibn Muzir berkata nisbah kepada Sayyidina Ali adalah tidak benar. Jadi, Ibn Muzir kata, dikatakan pendapat Ali yang mengatakan 2 kali tawaf, 2 kali sa'i itu, walaupun haji qiran, itu tidak benar lah. Ibn Muzir kata, bila seseorang selesai tawaf dan solat fardu, selepas itu memadailah daripada solat sunat tawaf di sisi mazhab Syafi'i. Jadi, orang tawaf lepas tu sedang molek sudah tawaf tu sembahyang fardu cukup lah, tak payah dia sembahyang sunat tawaf lagi dia, mengikut mazhab Syafi'i dan mengikut pendapat yang asah lah. Imam Ahmad berkata aku harap ia memadai, sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berkata ia tidak memadai, dia kena sembahyang sunat tawaf lagi lah, lepas tu sunat je ada tapi tak pada sembahyang fardu. Mengikut mazhab kita pada dah jika gabung sekali lah. Dia naknya selepas tawaf tu sembahyang saja dah. Okey, kita nak bincang sa'i sikit dan yang berkaitan dengannya. Panjanglah sa'i ni kita bincang berapa kali lah sini. Mengikut mazhab Maliki dan Syafi'i, sa'i dianggap sebagai rukun haji. Begitu juga mengikut pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Jadi rukun haji lah. Manakala Imam Abu Hanifah menganggap ia hanya wajib haji saja. Dan satu riwayat daripada Imam Ahmad juga berpendapat sebegitu dah. Jadi wajib haji bukan rukun haji. Juga dikenakan dam bagi yang meninggalkannya. Ada pendapat gitu lah. Apabila selesai solat sunat tawaf mengikut sunnah, hendaklah dia menuju ke Hajarul Aswad untuk beristilam. Cium ataupun sentuh cium dah. Kemudian keluar daripada pintu Safa ni kalau boleh dah. Masalah kita dengan Ramadan manusia dulu memang boleh dah. Kemudian keluar daripada pintu Safa untuk ke tempat sa'i. Lepas tawaf sa'i lah, kaedah dia gitu dah. Sabit demikian itu daripada Rasulullah SAW. Imam Al-Mawardi. Siapa dia Al-Mawardi ni? Nama sebenarnya ialah Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i. Disebahnya dengan Mawardi kerana penjualan bunga mawar sebagai pekerjaannya. Ini diusahakan dengan air mawar yang dijualkan oleh bapaknya dah. Aja bapak dia dah. Jual air mawar jadi pakai dia nama Mawardi dah. Gelar dia lah. Lahir pada tahun 304 Hijrah di kota Basrah. Antara gurunya yang terkenal ialah As-Saymari, As-Firaini, Al-Baqi, Al-Hasan bin Ali, Al-Jabali dan lainnya. Muridnya pula yang terkenal ialah Khatib Al-Baghdadi, Abu Malik bin Ibrahim Ibn Khairun, Ali bin Husain, Muhammad bin Ahmad dan ramai lagi lah. Pernah memegang jawatan qadi dan gelar sebagai Qadiyul Qudah pada tahun 409 Hijrah. Antara karyanya yang termasyhur ialah Ahkamul Sultaniyah, Adab Dunya, A'lam Nubuwah, Al-Hawi, An-Nuqat wal-Uyun dan lain-lain. Meninggal dunia pada hari Selasa bulan Rabiul Awal tahun 450 Hijrah, dikebumikan di Babul Harb, kota Baghdad. Dan Khatib Baghdadi mengerjakan salat jenazah ke atasnya. Khatib Baghdadi pesuh lah. Benar lah Khatib Baghdadi. Imam Wardi dan kitabnya Al-Hawi menyebutkan bahawa apabila istilam Hajarul Aswad, sunat pergi ke Multazam dan berdoa. Seterusnya masuk Hijr Ismail dan berdoa di bawah Mizab pula lah. Mizab tu bawah Hijr Ismail lah.
Hijik semak itu lekung bulat tu lah. Lengkungan tu. Zahir hadis yang sahih. Ini berdasarkan hadis Jabar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat buku kami bertajuk Hujjatul Wada' Fiqh dan Faedah Hadis. Ini buku Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Zahir hadis yang sahih dan ini adalah pendapat jumhur ulama lah. Ashab kami nak. Dan selainnya supaya jangan dia sibukkan diri selepas solat kecuali istilam. Kemudian menuju ke tempat sa'i nak. Tahu lah ni payah benar lah. Ramai orang dulu boleh lah gitu lah. Moleknya gitu. Kita bicara kat mana lah. Ibn Jarir At-Tabari, nama sebenarnya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib Abu Ja'far At-Tabari, lahir pada tahun 224 Hijrah. Ahli tarikh yang terkenal lah. Mengambil ilmu daripada Rabi' Al-Muradi, anak murid pada Syafi'i lah. Dan juga Al-Hasan Az-Za'farani. Beliau dianggap tokoh utama dalam mazhab Syafi'i lah. Terkenal dengan hafazan Al-Quran, qiraat, ma'ani, al-fiqh dan hukum Al-Quran. Alim dengan sunnah dan aqwal sahabah serta tabi'in. Antara karyanya yang terkenal lah ialah tafsir Tabari besar. Tarikh Al-Umam wal-Muluk, Tahzib Al-Athar. Atau kitab besar dia lah. Dan lain-lain lagi. Beliau meninggal dunia pada bulan Syawal 310 Hijrah. Dikebumikan di rumahnya, dilakukan salat jenazahnya oleh ramai umat Islam sehingga salat ghaib dilakukan di kuburnya beberapa bulan pada waktu siang dan malam. Jadi ghaib ni terima mazhab kita dah. Mazhab saya tak terima dah. Jadi kita terima walaupun di kubur tak ada sembang jenazah, boleh semuanya dah. Jadi menyebutkan bahawa dia tawaf ni, di Jarir Tabari sebutkan apa? Menyebutkan bahawa dia tawaf kemudian dia solat 2 rakaat. Orang nak buat haji ni lah. Tawaf dulu, lepas tu solat 2 rakaat, kemudian ke Multazam, kembali ke Hajar Aswad dan istilamnya, kemudian keluar untuk bersa'i. Jadi mas'ah ni kalau kita tengok dalam buku ni, pembesaran mas'ah dulu kecil, jadi kalau ni kau besar ni bunyi 2 tikar lah. Tak tahulah gimana nak istihad ulama dah. Dulu juga dia ada besar kikan ni tu tak? Lalu besar apa kata? Wallah a'lam. Ya habis situ nak. Kat mana kita baca? Asas kat tu lah untuk pendahuluan ni. Lepas ni kita akan bicara pula dah sama pendapat Imam Ghazali pula dah. Tentang tawaf dan sa'i lah. Sa'i lah kita ni dah. Bicara tentang sa'i ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.